Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan sekuliah. Nama saya Muhammad Ridwan bin Haji Yusof di 107142. Pada hari ini saya akan menyentuh berkenaan dengan urus tadbir dan juga ekonomi negara di mana kita. Dan sudah semestinya sentuhan tersebut adalah berkaitan dengan negara kita, Malaysia, yang mana kita akan melihat dari segi pendidikan, pembangunan, komuniti, dasar negara, alam sekitar, sumber manusia, rasuah, industri, penguasaan, kemiskinan, pendapatan, teknologi dan perancangan. Fokus kita dalam memperkemaskan urus tadbir negara perlu dilihat daripada beberapa aspek. Kita mesti melihat berkenaan dengan tahap kualiti hidup, peluang pekerjaan, tarikan pelaburan, pelihara dan juga pulihara alam sekitar, kecekapan pengurusan dan juga perkhidmatan, membasmi kemiskinan dan juga inovasi. Kita juga perlu menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam negara kita dari segi tarikan pelaburan, kerjasama, berbilang kaum, keamanan, hasil bumi, norma baharu, pembangunan lestari, faktor geografi dan juga penjanaan sumber manusia itu sendiri. Kita melihat dari segi pembasmian kemiskinan. SDG adalah rangka tindakan universal yang diperkenalkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diterima pakai oleh 193 negara anggota sebagai panduan menyusun agenda serta dasar pembangunan dalam tempoh 2016 hinggalah 2030. Begitulah Malaysia, perancangan perlu dilakukan. Kemiskinan perlu menjadi isu yang diperbincangkan dan seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian yang tuntas dan tidak sepadan dengan bajet yang diperuntukkan. Kerajaan mula menggunakan kaedah ukuran kemiskinan pelbagai dimensi dan mengambil kira pelbagai aspek yang boleh menyumbang kepada kemiskinan berbanding mengukur kemiskinan berdasarkan kepada pendapatan semata-mata. Dan kita melihat dari jangka masa yang panjang, impak daripada kemiskinan yang berterusan dan bakal diburukkan lagi dengan penurunan aktiviti ekonomi disebabkan COVID-19 akan melahirkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang berterusan bergantung kepada orang lain untuk meneruskan kehidupan. Negara juga akan kehilangan modal insan yang produktif sekiranya berlaku peningkatan kepada isi rumah miskin. Perkembangan politik semasa juga sudah pasti menambahkan lagi statistik isi rumah yang tergolong dalam golongan miskin. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengelak keciciran? Yang pertama, kita mesti menarik kembali pelabur-pelabur supaya melabur di Malaysia. Kita wujudkan inovasi-inovasi yang baru, penjanaan hasil bumi yang lebih efektif dan juga kepakaran tempatan diguna pakai. Dalam perkara ini, cabaran strategik perlu diberikan perhatian dan tumpuan oleh negara. Yang pertama, Malaysia perlu merapatkan jurang pembangunan dan juga pendapatan. Yang kedua, dasar ekonomi yang sesuai perlu dikubal. Agihan belanjawan yang adil dan saksama serta kesedaran dan juga kerjasama perlu dibuat. Dari segi pemerhatian, saya melihat Indonesia bagaimana mereka menjana semula urus tadbir dengan menggunakan transisi energi, pendigitalan, pemeliharaan warisan, kesihatan global dan juga peralihan tenaga. Kemudian kita melihat Vietnam, mereka telah menggunakan sains dan teknologi sepenuhnya dasar dolmai ataupun liberalisasi ekonomi. Mereka menjadikan negara mereka sebagai hub ekonomi, dasar ekonomi tertutup, terus mula ekonomi dan juga hubungan antarabangsa. Begitu juga dengan negara Thailand, bagaimana mereka telah menggunakan sepenuhnya teknologi terkini. Mereka mewujudkan rantaian baru, mereka menggunakan artificial intelligence, mereka telah menggunakan pakai pertanian pintar dan melaksanakan perkongsian dan bukan persaingan. Dan negara kita yang paling dekat sekali adalah Singapura, bagaimana mereka membuat perancangan secara bersepadu, meningkatkan mutu perkhidmatan awam sirkulatif, kewangan global, pendidikan dan juga ekonomi yang mapan. Secara tuntasnya, Malaysia mempunyai segala-galanya. Dalam menuju SDG 2030, beberapa perkara perlu diambil perhatian oleh negara. Yang pertama, pembangunan lestari perlu direalisasikan, komitmen dan kerjasama semua pihak diperlukan. Kelestarian alam sangat memainkan peranan yang penting, dan yang terakhir, inovasi, sains dan teknologi digital perlu digunakan sepenuhnya. Sekian saja daripada saya, semoga ini bermanfaat dan terima kasih.